Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 5 yang cikgu kasih sekalian. Okey, pertama sekali, cikgu doakan semuanya sihat, semuanya bergembira bersama keluarga di rumah. Okey. Jadi, bagi meneruskan sesi PDPR kita bagi topik, bagi subjek RBT, Reka Bentuk dan Teknologi pada kali ini. Okey, kita akan belajar di topik kepentingan tenaga boleh baharu. Okey, jadi murid, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu. Okey, buku teks RBT muka surat 24 dan 25. Okey, ingat lagi tak tenaga boleh baharu tu apa? Okey, tak apa. Jom tengok slide yang cikgu sediakan ni. Okey, jadi macam mana cikgu sebut tadi, ingat lagi tak apa itu tenaga boleh baru? Kita ulang kaji sekejap ya. Apa itu tenaga boleh baru? Okey. Tenaga boleh baru ialah tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Okey, ingat ya, keyword dia apa? Tenaga, okey, yang boleh dijanakan. Okey, melalui apa? Menggunakan apa? Sumber semula jadi. Sumber semula jadi tu apa? Bukan sumber yang kita buat dia habis tak ada. Dia semula jadi takkan habis. Okey, secara berterusan. Bila-bila kita boleh guna. Ingat tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Ulang lagi supaya kamu faham. Okey. Lepas tu kita dah belajar sebelum ni jenis-jenis. Okey, ada banyak jenis tenaga boleh baru. Okey. Jadi yang kita dah belajar sebelum ini ada berapa? Ada 6. Ada 6. Okey. Yang pertama apa dia? Tenaga matahari. Nampak tenaga boleh baru. Apa contoh yang pertama? Matahari tenaga daripada matahari. Seterusnya air. Air lah, tahu kan air contoh dia apa yang dekat empangan tu empangan dia pusing turbin, ada empangan turbin, jadilah tenaga dijanakan tenaga elektrik. Yang tadi tu apa contoh dia? Solar. Letak solar atas bumbung, matahari ada panas, ada serap matahari yang tenaga panas haba tu, jadilah tenaga elektrik. Okey, seterusnya tenaga biogesim. Apa tenaga biogesim? Itu tenaga daripada reputan haiwan yang dah mati, ataupun reputan tumbuh-tumbuhan. Okey, dibakar. Macam apa sawit, kita ambil sawit, kita bakar sawit tu, dah bakar dalam proses dalam kilang, dah bakar jadi haba dia tu. Haba tu akan diproses dalam turbin tu, jadilah tenaga elektrik. Macam itulah. Okey. Tenaga apa lagi? Geoterma. Geoterma tu apa? Haba juga. Tapi haba daripada mana? Daripada perut bumi. Tenaga haba daripada perut bumi. Yang tadi biogesim kan, dia bakar daripada reputan haiwan, bakar haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Geoterma ni wap air ataupun haba daripada perut bumi. Dalam bumi ni ada wap. Dia ada air, lepas tu ada kerak bumi panas. Dia naik wap masuk atas tanah tu, ada kilang. Wap naik, turbin pusing, turun balik ke dalam bumi. Air tu naik balik, turbin tu pusing, jadilah tenaga elektrik sampailah ke rumah. Okey, apa lagi? Angin. Angin tu apa? Contoh kincir angin. Angin tiup kat bukit-bukit tu kan, atau kat pantai, dia pusing kipas tu kan. Dia ada turbin, jadilah tenaga elektrik sampai ke rumah. Dan yang keenam apa? Tenaga daripada ombak. Macam mana? Dah dekat, bukan tenaga air dia ombak. Macam mana dia gunakan ombak tu? Dia ada satu alat turbin di atas air. Dia pasang dekat atas laut tu kan. Dia patut ombak. Arus air tu. Dia masuk dalam, ada turbin dalam tu, dia masuk, dia keluar balik. Zoom keluar, dia pusing. Tenaga turbin tu akan menghasilkan tenaga elektrik dan digunakan oleh kita sampai ke rumah. Okey, ingat. Jadi maksudnya kamu dah tahulah. Maksudnya kamu ingat lagi apa itu tenaga boleh baru, dan kedua jenis-jenis tenaga boleh baru. Ada 6.
Okey. Seterusnya. Okey, inilah topik yang kita nak belajar pada kali ini, iaitu kepentingan tenaga boleh baru. Apa tujuan dia? Apa kebaikan dia? Apa kelebihan dia? Untuk apa? Kenapa nak pakai tenaga boleh baru ni? Okey. Jadi tengok daripada buku teks kamu ni. Yang pertama, kepentingan dia yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Nampak? Dan mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Tenaga boleh baharu ni apa? Yang semula jadi berterusan. Dia takkan habis. Angin, daripada kamu baby sampai kamu dah tua, angin tu ada lagi. Ombak, daripada kamu baby sampai kamu tua, ombak kat laut ada lagi. Okey, tu tenaga boleh baru. Yang ni dia kata apa? Mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Contoh yang paling mudah, bateri lah. Bateri kan, kita beli bateri kat Tesco kan, kat Tesco. Kau pakai dekat torchlight, pakai 24 jam, jangan tutup, biar lama-lama apa jadi? Habis bateri kan. Itulah maksud dia. Jadi itu adalah tenaga tidak boleh baharu. Dekat bateri tu. Dia habis lah. Beli bateri, buang kat tong sampah, beli bateri baru. Okey. Tengok apa olahan dia. Penggunaan tenaga boleh baharu dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Petroleum, gas asli, arang batu, itu adalah contoh-contoh tenaga tidak boleh baharu yang besar. Yang sebut bateri tu kecil je. Ni yang besar. Petroleum. Tengok dalam gambar rajah ni. Ini adalah pelantar minyak yang selalu dibina di laut. Sebab apa bina di laut? Sebab kat dasar dia tu ada minyak ataupun petroleum. Jadi dia jumpa. Jadi dia korek, dia jumpakan minyak situ kan. Ada sedut minyak tu. Habis tak minyak tu? Lama kelamaan akan habis. Bila habis dia buat pelantar tempat lain pula. Nampak? Itu adalah tenaga tidak boleh baru. Dia akan habis. Sebab tu kita kena ganti. Kita kena ganti, buat sesuatu, gunakan tenaga boleh baru ni. Dia boleh mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru. Okey. Kalau kita asyik guna petroleum, habislah, cepat habislah. Sama juga gas asli, sama juga. Kita duk sedut gas asli kat dalam tanah tu kan. Habis juga. Okey. Arang batu sama juga dekat Lombong. Arang batu tu. Korek sana, korek sini, lombong kan. Korek. Jumpa arang batu. Korek, ambil habis juga. Dia bukannya sumber semula jadi yang boleh digunakan secara berterusan. Dia kalau kita jumpa habis-habis macam pokok rambutan. Okay, jalan-jalan nampak pokok rambutan kan, banyak buah kan. Kamu ambil semua, petik semua rambutan, habislah. Okey. Dah kan habis ke musim dia. Macam itulah. Maksudnya sekarang ni kepentingan dia yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Okey. Apa lagi contoh itulah lagi satu contoh paling mudah. Kalkulator yang pakai solar, tahu tak? Kalkulator yang ada solar, ada macam skrin solar kan. Okey, jadi dengan satu lagi. Ada satu kalkulator yang pakai bateri. Kita tengok pakai yang mana satu kalkulator yang boleh pakai lagi lama. Rasa kamu yang mana? Yang pakai bateri ke yang pakai sel solar? Mestilah sel solar, betul tak? Sebab dia tak guna bateri, dia gunakan cahaya. Dia ambil tenaga elektrik ni, dia gunakan tenaga cahaya matahari. Nampak? Sedangkan yang bateri pula kalau pakai lama-lama habis, beli bateri baru masuk, guna lagi habis, beli lagi. Yang pakai sel solar sampai bila-bila tak habis. Nampak? Melainkan rosak. Sebab apa? Adik baling rosak jahanam. Okey, itu kepentingan yang pertama. Okey, next. Okey. Kepentingan dia yang kedua pula, memberikan udara yang lebih bersih. Okey, nampak? Udara yang lebih bersih. Okey. Tengok lahan dia. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar, tenaga solar yang matahari akan menjadikan persekitaran yang lebih bersih. Okey. Keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan daripada tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil. Okey, nampak? Bersih, udara bersih. Dia ambil contoh paling mudah, tenaga solar, tenaga matahari tadi tu Kita guna matahari, bersih lah, tak ada apa-apa.
Sebelum ni guna apa? Kita gunakan dia tulis apa? Tenaga tidak boleh baru, bahan api fosil. Petroleum lah, paling mudah cikgu sebut petroleum. Minyak kereta. Minyak kereta nampak. Okey. Agak habis tak kalau kita guna sel solar? Akan kotor tak udara? Tak kotor sebab kita pakai matahari je. Matahari ada tenaga. Dia turun, dia sedut jadi elektrik. Jalanlah kereta tu. Okey. Cuba kalau yang pakai minyak, diesel, sentiasa pakai di dunia ni berjuta-juta, beribu-ribu semua pakai minyak, berasap je. Jadi udara kotor lah. Udara tercemar. Okey. Jadi sebab tu kajian banyak pakar-pakar teknologi mereka sedang mengkaji, sedang dalam proses tengah eksperimen nak buat kereta yang menggunakan apa? Menggunakan bateri, menggunakan sel solar untuk berjalan. Sesuai tak? Mereka dalam proses untuk memastikan dunia ni dapat udara yang lebih bersih. Okey, yang guna bateri dah guna dah. Perasan tak kadang-kadang ada orang naik basikal, bukan basikal pula, naik motor yang perlahan senyap. Itu motor dia pakai apa? Bateri. Ada juga kereta yang pakai bateri, ada juga kereta yang kecil-kecil. Nampak tak? Tetapi mereka dalam proses kajian jurutera sekarang tengah proses kajian, mengkaji, cuba nak ciptakan sesuatu yang besar menggunakan sel solar. Kalau berjaya buat tu, alhamdulillah. Jadi lepas ni dunia kita akan mendapat udara yang lebih bersih. Okey. Itu kepentingan yang kedua. Memberikan udara yang lebih bersih. Alright. Jom tengok kepentingan yang ketiga. Okey. Mengurangkan kesan rumah hijau. Okey. Cikgu baca ulahan dia. Penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Penggunaan tenaga boleh baru seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Kenapa kesan rumah hijau? Kenapa bukan rumah biru, rumah merah, rumah kuning? Masukkan Salah. Rumah hijau ni maksud dia macam tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Okey. Bukit-bukit. Kesan rumah hijau ni maksud dia akan ada tercemar lah. Akan ada runtuhan, tanah runtuh. Macam itulah, pokok mati, terbakar, ozon nipis, ozon di bumi nipis. Ozon tu kita bernafas, nanti kalau nipis lagi bahaya dunia kita. Nampak kesan daripada penggunaan bahan api fosil, petrol, minyak. Sebab tu kalau boleh kita guna tenaga boleh baru. Lagi selamat, semula jadi, dan dia bersih. Dia tak memberi kesan yang buruk kepada dunia kita. Khususnya kesan rumah hijau. Mengurangkan kesan rumah hijau. Dikurangkan. Okey. Guna sel solar tu bagus. Semua sekarang orang betul-betul nak sel solar kat rumah. Cikgu tengok jiran-jiran cikgu ada rumah yang bumbung dia ada panel solar. Nampak? Pun ada juga sebab dia nak mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Bil elektrik. Bila pakai sel solar tak payah bayar bil lah. Okey, faham. Yang ketiga, mengurangkan kesan rumah hijau. Kita nak elak benda-benda yang tak elok lah. Nak korek rombong sana, korek rombong sini. Lama-lama tanah kat bukit runtuh lah apa. Kita nak elakkan benda-benda begitu. Ataupun udara tercemar. Asap-asap kereta banyak sangat. Jadi udara kotor sangat. Tak nak. Kita nak mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, yang ketiga tu dia. Okey, seterusnya kepentingan tenaga boleh baru. Apa lagi kebaikan dia? Apa tujuan dia lagi ni? Menjanakan peluang pekerjaan. Okey, kita baca ulahan dia. Penggunaan tenaga boleh baru dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga boleh baru. Contohnya, jurutera solar dan jurutera elektrik. Betul lah. Menjanakan peluang pekerjaan. Maksud dia apa? Kalau banyak kita menggunakan tenaga boleh baru, okey, kan cikgu sebut tadi, tenaga boleh baru kan dia mencontoh yang air, empangan, lepas tu kena ada turbin, air, vung. Nak cipta benda ni, lepas tu nak jaga, siapa nak jaga turbin ni? Mestilah ada orang jaga, nampak? Jadi siapa nak jaga? Adalah pekerjaan. Kita bagi kerja kosong. Okey, kerja kosong, siapa nak kerja jaga ni? Alamak rosak lah, siapa nak tolong repair? Kita bagi dia kerja, nampak? Pekerjaan. Sama juga dengan
matahari ni, yang menggunakan apa? Sel solar contoh jurutera solar tu tu. Nak pasang bumbung kat rumah. Nampak? Sebelum ni tak ada kan. Sebelum ni sesi minyak, ada orang kerja kat pam minyak, isi minyak kereta. Lepas ni ada, bila kalau ada rumah tu dia membeli panel solar nak pasang kat rumah, ada orang datang. Kena ada orang yang bekerja memasang. Lepas tu kalau rosak nak panggil orang yang repair, kena ada orang yang pandai repair. Peluang pekerjaan, kita tambah lagi pekerjaan. Okey. Jurutera elektrik, betul lah, sebab dia cek elektrik sampai ke rumah ke tak. Nampak? Itulah kebaikan tenaga boleh baru. Kalau kita guna tenaga boleh baru, dia akan menjana peluang pekerjaan. Dia akan menambahkan lagi pekerjaan pada orang yang memerlukan orang lain. Okey? Okey. Kamu boleh lah, nanti dah besar nanti minta lah kerja. Saya nak jadi jurutera ombak. Jurutera yang bahagian tenaga boleh baru yang ombak tu, sebab boleh mandi selalu, main air, mancing. Okey, nampak? Itu kepentingan dia Okey, jadi kamu dah tahu dah kepentingan tadi kan? Okey. Jadi ini pengukuhan, sekadar pengukuhan, ada juga dalam buku teks kamu tu. Okey, mari kita bincangkan dia. Okey, ini gambar apa? Macam tadi juga sebut tadi, ini adalah pelantar minyak. Apa fungsi pelantar minyak tu? Dia akan cari sumber bahan api fosil, petroleum, gas asli semua dalam bawah tanah ni. Dekat laut, biasanya kat laut. Okey. Kat Malaysia kat mana? Banyak. Banyak kat Sarawak ada, kat Terengganu ada. Okey, itu yang dekat laut. Kalau kat atas dasar pun ada juga tempat dia proses. Kat Terengganu kalau biasa pergi Terengganu kan, kat Paka tu, kamu lalu tepi jalan, panas, jumpa kawasan dia kan, kawasan ada api dia bakar. Alright, cukup. Pelantar minyak. Okey, fokus balik. Okey. Apa fungsi pelantar minyak? Dia menggali dasar laut, okey, untuk mencari bahan api fosil, betul tak? Mencari sumber bumi seperti petroleum dan gas asli. Betul lah, ini adalah pelantar minyak. Okey. Persoalan dia, apa akan jadi sekiranya sumber ini berkurangan? Nampak? Berkurangan tak sebut tadi? Ya, betul. Dia cari sumber, dia korek, dia cari, dia jumpa. Okey, dia jumpa bahan api fosil, okey. Iaitu petroleum. Dia korek, dia sedut. Habislah. Makin berkurangan dia habis, tak boleh pakai. Pelantar minyak ni habislah. Orang kerja kat sini tak boleh pakai. Dah habis dah tak jumpa dah. Datanglah bot lain datang, dia buat, dia cek jumpa kat dasar sebelah sana pula, kat belah depan Pelabuhan depan sikit, 2 km, dia jumpa lagi ada kawasan ada bahan api fosil, ada petroleum bawah tu. Dia pasang lagi, dia buat lagi, sedut lagi, habis. Apa jadi habis? Dia cari lagi, ada orang yang mencari, orang yang bekerja tu, jurutera ke apa, dia cari, jumpa lagi kat jauh sikit lah, 50 km jumpa lagi. Dia buat lagi, dia pasang lagi, sedut lagi, habis. Dia buat je lah, selesai buat je lah. Okay. Adakah semua ini tenaga boleh baru? Jadi senang saja. Jadi apa benda yang disedut tu, adakah itu tenaga boleh baru? Bukan. Itu semua yang dia ambil tu, okay, yang digali tu, itu adalah tenaga tidak boleh baru. Sebab dia apa? Dia akan berkurangan dan akan habis. Ataupun kalau tak habis pun berkurangan. Okay. Tenaga boleh baru, tenaga yang takkan habis. Dia semula jadi, betul, dan boleh digunakan, dijana. Tenaga tu boleh dijana secara berterusan, sampai bila-bila takkan habis. Macam yang ini, tenaga tidak boleh baru ni, okay, petroleum gas asli, dia adalah bahan api fosil. Okay, bahan semula jadi, betul, semula jadi. Tapi boleh berterusan tak? Tak, dia akan habis, berkurangan. Okay, alright. Okay, perbincangan seterusnya. Tengok gambar raja ni, gambar kereta kat bandar, nampak ni. Ada orang lepak kat depan tu, apa nak beli apa kan. Time PKP tak boleh keluar lagi ni, sepatutnya ramai ni. Okey. Nampak dia tulis bawah tu apa? Pencemaran udara, betul? Pencemaran udara Okey. Disebabkan oleh apa? Penggunaan sumber tenaga bahan api seperti petrol. Petrol tu apa? Minyak lah, minyak kereta. Diesel tu apa? Minyak juga. Diesel yang berat untuk enjin yang berat, macam lori, kereta
Ford Ranger kita pick up pakai diesel. Jadi asap keluar banyak. Biasa dia kan keluar asap. Sebenarnya kereta yang kita ayah kamu isi minyak berjalan balik kampung, dia keluar asap sebenarnya, tapi asap yang tak nampak. Dia panggil karbon monoksida, gas karbon monoksida. Okey, gas tu pun gas beracun sebenarnya. Okey. Jangan sedut. Jangan sedut. Bahaya. Okey. Kalau yang keluar asap dah tu dah kotor lah tu. Nampak. Jadi bayangkan kalau banyak kereta mengeluarkan karbon monoksida, jadi udara kita tak bersih lah. Lebih lagi kereta yang dah kotor, lori yang dah kotor, keluar asap je kan. Jadi akan berlaku pencemaran udara lah. Tak elok lah. Nampak, digunakan sejak dulu lagi. Betul lah, daripada zaman dulu lagi kita kereta ni, lori menggunakan bahan api. Petrol, diesel nak bergerak, ada petrol dia meletup lah dalam enjin kamu tu, dia meletup dalam api. Sebab ada petrol. Jadi baru enjin tu boleh bergerak. Okay. Sebab itulah tadi kita boleh gantikan, boleh mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Yang kepentingan tadi kan. Cuba kalau pakai sel solar, satu dunia ni pakai sel solar, menggunakan matahari, asap ni ada tak? Confirm tak ada. Okey, tapi belum ada lagi, tak banyak lagi kita guna. Ada eksperimen tengah buat tapi belum di komersialkan. Yang ada sekarang ni motor. Motor bateri yang kecil tu, RM4,000 tu. Sana sup sini, sup situ. Okey. Alright, persoalan dia. Dari mana sumber bahan api ni diperolehi? Dari mana? Rantai minyak lah, dari dalam tanah lah. Betul tak? Bahan api fosil. Dalam tanah. Okey. Dia tanah, lepas tu dulu ada zaman-zaman dulu orang kata dinosaur. Bukan dinosaur sebenarnya, dia mungkin ada reputan daripada tumbuh-tumbuhan, daripada binatang-binatang dulu-dulu, tertimbul kat tanah dan dalam. Jadi dia mati, dia reput. Lepas tu ada dengan apa lagi dengan teras bumi lagi, api lagi, panas lagi dia menghasilkan minyak. Itulah nama dia, minyak, bahan api fosil. Minyak-minyak itulah yang kita tarik daripada bawah tanah, tarik keluar, proses kat kilang. Kilang-kilang ada kilang dia, ada proses, jadilah minyak kereta, jadilah minyak lori. Macam itulah. Okey. Dari mana sumber bahan api diperolehi? Dalam tanah. Apakah tenaga boleh baharu yang boleh digunakan? Yang boleh digunakan ataupun maksud dia senang digantikan lah. Macam sebut tadi kan, tenaga matahari lah, daripada matahari lah. Kita boleh gantikan dengan penggunaan petrol dan diesel. Okey, barulah mengurangkan kesan rumah hijau, dan juga mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Nampak? Itulah maksud dia. Alright. Alhamdulillah, selesai juga. Jadi murid, okey, kamu dah selesai dah topik tenaga boleh baharu ni. Okey. Sebelum ni kamu dah tahu dah. Okey. Apa maksud tenaga boleh baharu? Tu yang pertama. Okey, ingat apa dia? Tenaga yang boleh dijanakan menggunakan sumber semula jadi secara berterusan. Okey, tu yang pertama. Kedua, kamu dah tahu juga, dah belajar juga jenis-jenis tenaga boleh baharu. Ada berapa? Ada 6. Okey. Tenaga apa? Daripada mana? Matahari, daripada air, daripada angin, biogeosim, yang bakar-bakar tu kan, reputan haiwan dan tumbuhan, geoterma, haba daripada bumi. Satu lagi apa? Ombak, daripada ombak. Okey, ada 6 Okey. Lepas tu hari ni kamu dah belajar dengan kepentingan. Apa kepentingan tenaga boleh baharu ni dalam kehidupan kita? Apa kebaikan dia? Apa kelebihan dia? Okey, ada 4. Ada 4 apa dia? Mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Okey. Lepas tu mengurangkan kesan rumah hijau. Okey. Kesan rumah hijau minyak semua asap-asap semua kan. Lepas tu kita boleh menjana peluang pekerjaan, bagi banyak peluang pekerjaan kepada orang, kepada manusia. Dan yang terakhir, memberikan udara yang lebih segar. Barulah udara kita di bumi ni bersih. Okey. Jadi untuk kali ni tak ada tugasan Tak ada tugasan Kita belajar faham-faham, buka buku, faham dulu lah.
Nanti lain kali cikgu bagi tugasan. Okey. Jadi semoga cikgu doakan semuanya sihat di rumah bersama keluarga. Okey, ingat jaga jarak, kita jaga kita, ikut SOP, jangan suka keluar rumah. Okey, supaya apa? Supaya kita nak memutuskan rantaian COVID-19. Okey. Jadi semoga kita akan berjumpa di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.